tani. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk makluman kita, pertamanya masalah sekarang ini masalah akidah. Masalah akidah, masalah yang sangat berat. Ramai manusia yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang yang mengaku beriman dan Islam, tapi tak ramai yang saleh. Beriman ramai, mengaku Islam ramai, tapi saleh tak ramai. Dan masalah mengaku semua Islam betul, tetapi berbagai-bagai fahaman yang ada. Macam-macam fahaman ada, macam-macam fikrah ada. Sedangkan kita mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut inna dina 'indallahi Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi dalam Islam yang orang mengaku Islam ni ada fahaman-fahaman ni. Di antaranya saya nak minta ahli panel sebelah saya malam ni, saya nak sebut tuan-tuan, fahaman yang bermain dalam fikiran kita sekarang ni, dalam fikiran masyarakat Melayu sekarang ni, pemikiran dia panggil liberalisme atau ringkasan dia Islam. Ustaz, tolong cerita kepada saya sikit, apa dia fahaman ataupun pemikiran liberalisme atau dinamakan dengan Islam? Fadhal masyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatan wa salaman ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Razali Al-Hafiz, guru saya. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Nazmi Karim, yang sahabat saya dan guru saya juga. Dan saya ni tuan-tuannya malam ni kira-kiranya saya cukup bertuah. Bertuah yang pertama sekali saya jadi ahli panel pertama. Ahli panel pertama dia tak boleh cakap banyak, dia mukaddimah. Mukaddimah pengurusi lah, mukaddimah saya lain. Yang keduanya bertuah kerana saya tak perlu cakap banyak malam ni, kerana kiri dan kanan saya ni ulama international, ulama antarabangsa ni daripada Jerman, dia baru balik daripada Kamboja dan sebagainya. Saya ni paling koman lah tuan-tuan, baru balik daripada Jelantun. Oh dia cuti, oh ni balik daripada Jelantun, paling koman sekali. Tak apalah, walau bagaimanapun saya bersyukur kerana dapat hadir ke sini di atas jemputan Tuan Nazir, ya, yang saya hormati Abang Wan, dan yang saya hormati seluruh kepimpinan kampung, pimpinan masjid, ya, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ilmuwan dan seterusnya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, berbalik kepada persoalan yang ditujukan kepada saya tadi berkaitan dengan kehidupan hari ini, ya, kita berada dalam suasana yang cukup mencabar. Di antara perkara dan ujian yang paling besar, mencabar keimanan kita, mencabar akidah kita, mencabar Islam yang ada dalam diri kita. Sebagaimana malam ni tuan-tuan, malam ni kita sedia maklumat, ya, apa dia, calm down apa dia. Maka umat Islam turut serta pada malam ini. Tetapi kita tidak pertikaikan persoalan nak menyambut apa sahaja. Cuma kita kena ingat bahawa kita adalah Islam. Maka Islam ada peraturan, Islam ada kaedah, Islam ada cara yang tersendiri. Sebab itulah bila mana disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Razali tadi, di luar sana saya, tuan-tuan, perlu melihat, perlu mengetahui dan perlu menilai diri kita. Adakah kita masih dalam Islam yang tulen, ya, pemikiran kita, cara hidup kita, cara makan, cara berpakaian, cara berkeluarga kita, ataupun kita telah terkeluar pemikiran kita, cara bercakap kita, cara segala-galanya telah terkeluar dengan apa yang dinamakan Islam liberal. Dalam dunia yang hari ini, yang ulama telah membuat fatwa bahawa sesiapa umat Islam pada hari ini yang telah terkeluar pemikiran dia, pegangan dia dan kepercayaan dia, sehingga terlibat dengan fahaman Islam liberal, maka dia telah dikira sesat. Tuan-tuan, saya baca hadis baginda Rasulullah sebagai mukadimah pada malam ini. Nabi SAW dalam satu sabda mengatakan, wallazi nafsu Muhammad biyadihi, demi diriku, kata Nabi Muhammad, ataupun demi jiwaku berada di dalam kekuasaannya.
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ni kata ulama kalimah sumpah. Dia Nabi bersumpah dengan dirinya dengan mengatakan bahawa dirinya di dalam kekuasaan Allah. La taftariqu ummati, akan berpecahnya umatku ada salasin wa sab'ina firqah. Sehingga 73 firqah, 73 kumpulan. Hadis ini hadis masyhur yang selalu kita dengar, selalu kita baca, cuma kita ulang lagi sekali sebagai suatu peringatan yang penting dalam kehidupan kita sementara kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Ya, ada salasin wa sab'ina firqah. Umat akan berpecah kepada 73 kumpulan. Fawahidatun fil jannah. Nabi mengatakan satu golongan daripada 73 itu akan berada di dalam syurga. Wasintani wa sab'una, 72 lagi finnar, semua akan masuk neraka, akan berada di dalam neraka. Wa iyazubillah. Wa qila, dan ditanya kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasul yang satu tadi yang akan dibawa ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab dalam bahasa yang selalu kita sebut di lidah-lidah kita. Nabi kata qala ahlus sunnah wal jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Inilah satu-satu golongan yang Nabi kata fawahidatun fil jannah. Salah satunya akan berada dalam syurga. Ada riwayat yang lain tuan-tuan. Ia dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ini kita mukadimah sedikit supaya membuka perbahasan kita pada malam ini sebelum kita bagi pada ustaz untuk smackdown. Macam ustaz dia bagi saya dulu, dia kata dia nak kumpul tenaga sikit sebab penat, kemudian dia nak smackdown malam. Baik. Ada satu lagi hadis riwayat dalam riwayat yang lain dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Imam Habib Al-Haddad. Ya, di mana sataftariqu ummati, Nabi bersabda sataftariqu, akan berpecahnya umatku ila ala salasa wa sab'ina firqah, ia kepada 73 firqah, kulluhum finnar. Kata-kata yang kedua ni Nabi kata kulluhum finnar, semua akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang akan berada dalam syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Cuma Nabi jawab yang keduanya ma ana alaihi wa ashabi. Ya, bila mana ditanya siapa golongan itu wahai Rasulullah, ma ana alaihi, ya di mana golongan itu, di mana mereka mengikut aku, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Apa nak tuan-tuan, bagaimanapun sekarang ni terlalu banyak firqah-firqah, kumpulan-kumpulan sesat, antaranya Syiah dan sebagainya yang kita dulu sebut-sebut. Salah satunya yang tuan-tuan kena ingat iaitu Islam liberal. Islam liberal sebenarnya suatu perkataan yang kontra. Islam liberal, Islam dia terikat, liberal bebas. Sepatutnya persoalan ini tak boleh nak gabung. Dua perkataan ini dia tak boleh nak duduk dekat-dekat, tak boleh nak gabung. Ya, sebab Islam dia tak bebas. Tuan-tuan kena ingat ya, Islam dia tak bebas. Islam dia tak semua boleh. Di mana-mana ada istilah semua boleh. Malaysia boleh ya? Okey dah, boleh dah, tapi tidak semua boleh. Tidak semua okey. Islam dia tak semua boleh, Islam dia tak bebas. Tuan-tuan kena ingat, saya baca takrif daripada Dr. Abdul Karim Zaidan dalam sebuah kitab Usulul Dakwah. Ini saya sebut rekan-rekan tuan-tuan ya. Kedah panjang. Okey lagi aku masih. Wallahu a'lam. Boleh. Baik. Dalam sebuah kitab dia kata apa makna Islam? Al-Islam wal khudu' wal istislam wal inqiyad lillahi rabbil alamin. Tiga perkataan tuan-tuan Islam. Al-Islam, apa makna Islam? Al-khudu', tunduk dan patuh. Allah kata lagi tu. Allah kata halal halal, Allah kata haram haram, Allah kata boleh boleh, Allah kata tak boleh tak boleh. Al-khudu', tunduk dan patuh. Wal istislam, apa makna istislam? Serah diri kepada Allah. Serah apa yang Allah nak daripada kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, qala aslamtu li rabbil, apa ni? Bila mana Allah memerintah pada Nabi Ibrahim, aslim, hendaklah kamu Islam. Ya, Nabi Ibrahim kata aslamtu li rabbil alamin, aku serah betul-betul ya kepada wahai Tuhan sekalian alam. Serah pada Allah. Hari ini kita serah pada siapa tuan-tuan? Hidup kita ni sebenarnya. Ya, serah ke Allah. Allah kata A, kata B, Allah kata suruh, Allah suruh tak buat, Allah larang yang tu, yang buat ya, serah Allah. Perkataan yang ketiga, apa makna Islam? Al-inqiyad li rabbil alamin. Apa makna inqiyad? Inqiyad ni kita mengikat diri kita dengan segala peraturan Allah. Dia kata seorang ulama Muhammad Adad As-Siddiqi, dia dalam kitab Dalilul Faqih, sebut mudah-mudah tuan-tuan semua ya. Dia kata apa makna inqiyad ni ialah ittiba' zahirah, pada zahirnya kita ikut undang-undang Allah, ridha batinah, pada batin kita reda dengan hukum Allah. Itu makna Islam. Saudara lagi sekali tuan-tuan ya. Al-Islam wal khudu'
wal istislam wal inqiyad lillahi rabbil alamin. Islam makna tunduk dan patuh, Islam makna serah kepada Allah, Islam maknanya terikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik, apa makna liberal? Liberal ni bebas. Bebas. Jadi mana mungkin perkataan ini tetap sekali? Ya, sebab Islam dia terikat dengan Allah, Islam dia terikat dengan pencipta, Islam dia terikat dengan undang-undang Islam. Tiba-tiba di bawah satu pemikiran Islam liberal, Islam tetapi bebas. Apa tuan-tuan? Lepas tu saya kata, malam ni saya ada bawa buku yang saya susun sedikit tuan-tuan secara ringkasnya. Saya baca secara ringkas pada tuan-tuan. Lebih kurang dia ada 7 ciri-ciri Islam liberal yang berlawanan dengan iktikad Ahlussunnah wal Jamaah. Saya baca satu-satu tuan-tuan secara ringkas. Masuk ya? Baik, yang pertama sekali, apa makna akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari sudut pandangan kita tentang Islam? Dia kata menerima Islam sebagai cara hidup yang sempurna dan lengkap serta berpegang bahawa wajib melaksanakan syariat Islam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, selepas pada ini tuan-tuan nak sambung apa tuan-tuan sambungkan? Ya, agar kita terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menerima Islam sebagai cara hidup yang sempurna dan lengkap serta berpegang bahawa wajib melaksanakan syariat Islam. Adapun Islam liberal, dia terima Islam itu syumul, dia terima Islam itu lengkap, tetapi dia tidak terima syariat Islam. Macam ada ini lah tuan-tuan. Islam diletakkan pada tempat yang tinggi sebagai agama persekutuan, tapi dari segi syariat Islam dia tak terima. Ini pemikiran Islam liberal yang sesat. Okey, yang kedua, dia perjuangkan Islam sebagai adil. Dia memperjuangkan hak Allah, hak Rasul dan orang beriman serta menjaga hak manusia. Dia mengutamakan kedaulatan Islam. Ini Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Islam liberal ni tuan-tuan, dia memperjuangkan demokrasi sebagai ideologi, kedaulatan rakyat dan hak individu. Dia sekarang tu tuan-tuan tengok, perjuangan kita sekarang di rakyat Malaysia perjuangan demokrasi. Okeylah walaupun ulama menerima demokrasi, tetapi demokrasi untuk Islam, bukan demokrasi untuk rakyat. Tetapi Islam ni bila mana dia tertegak, dengan sendiri dia akan jaga rakyat. Islam ni tuan-tuan daripada Allah. Allah yang cipta manusia. Ya, sebab tu sekarang ni tuan-tuan rasa apa yang tuan-tuan rasa terjaga? Apa yang tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan secara peribadi lah malam ni. Tuan-tuan rasa selamat tak sekarang? Harta tuan-tuan terjaga, nyawa tuan-tuan terjaga, anak isteri tuan-tuan terjaga. Tuan-tuan rasa selamat ke tak selamat sekarang? Takkan tak selamat. Malaysia ni negara paling aman. Aman Malaysia. Mana ada satu, taklah tuan-tuan, itu bukan apa tu saya bagi tahu ya. Sebenarnya kalau kita ikut Islam, itulah keselamatan. Islam itu maknanya selamat. Ya, tetapi oleh kerana Islam, kita berjuang Islam, kita berjuang hak Allah, hak dan hak manusia. Tapi Islam liberal ni, dia perjuangkan hak rakyat. Sebenarnya bukan. Itu adalah slogan membebaskan diri dia daripada bertanggungjawab. Maka dia kata, tak apalah tuan-tuan, ini kita kata yang ketiganya saya baca yang terakhirnya, dia ada 7 lebih kurang ya. Islam mesti ditegakkan dengan sebuah negara sebagaimana Rasulullah SAW membina sebuah negara Madinah. Adapun Islam liberal mempelopori pendekatan Islamisasi tanpa negara Islam, Islam tanpa negara. Kita Islam nak kena ada negara tuan-tuan. Nabi tinggal Mekah. Kalau kita fikir apa? Nabi tinggalkan Mekah, Kaabah ada kat situ, Mekah ni tanah suci. Nabi lahir di situ, Mekah ni pula disebut tanah suci, Kaabah ada di situ. Kenapa Allah minta Nabi tinggalkan Mekah, tinggalkan Kaabah? Kerana tak ada gunanya ada Kaabah, tak ada gunanya ada masjid, tak ada guna tanah itu suci, tapi tidak ada negara Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Tak ada guna. Maka Nabi diminta supaya pergi ke Madinah. Walaupun Nabi lah Madinah tak ada apa ketika itu, tapi Nabi pergi, Nabi binakan apa? Hidup ini mesti ada Islam, mesti ada negara. Kalau Islam tanpa negara, sekadar Islamisasi sahaja, tuan-tuan, itu adalah pemikiran Islam liberal yang membawa kepada kerosakan akidah itu. Sebab itu, tapi poin yang paling mudah sekali tuan-tuan, saya sebagai kesimpulan mukadimah ya, pada malam ini, Islam ni ialah dia akan terikat dengan Allah. Islam dia akan terikat dengan Rasul. Islam dia akan terikat dengan Islam itu sendiri. Tiba-tiba bila mana kita bercakap pasal Islam, kita bebaskan diri daripada syariat. Kita bercakap pasal Islam, kita bebaskan diri daripada Allah. Allah kata apa kita tak nak dengar, Allah suruh apa kita tak nak buat, Allah minta apa kita tinggalkan, kita tak nak tinggal. Ini pemikiran kita telah terkeluar daripada yang dinamakan, yang disebut Islam liberal. Okey lah tuan-tuan, saya kata dulu ya. Saya rasa segan sebenarnya sebelah Ustaz Lee ni. Tadi tu kira-kira nak tukar jadi apa? Jadi
jadi moderator. Tapi walau bagaimanapun sedikit mukadimah daripada saya, moga Allah Subhanahu wa taala memelihara saya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita dan suriat kita berada dalam akidah Islam dan berpegang keislaman yang tulen, yang tidak terkeluar pemikiran kita daripada yang dinamakan Islam liberal yang sesat pada dunia yang ini. Semua dikira boleh tapi nak ikut Islam. Wallahu a'lam.